Ya, Assalamualaikum Majdi. Apa kabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lainnya ada di studio Daerah Tutong pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya. Cuaca di Daerah Tutong pagi ini macam mana, Majdi? Alhamdulillah, cerah sekali. Dan pada pagi tadi, sebelum saya sampai ke RTB Tutong, ramai sudah yang giat melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Kerana RTB Tutong ini berhampiran dengan Taman Rekreasi Sungai Basong. Jadi memang saya akan nampak tu. Ramailah sudah yang melakukan aktiviti-aktiviti jogging, berjalan atau sudah alhamdulillah lah. Ya. Jadi memang ada tempat-tempat lain ataupun tempat riadah di sekitar daerah Tutong selain daripada Taman Rekreasi Sungai Basong ni, Majdi. Dan agak-agaknya juga untuk pagi ini apa bahan yang akan dikongsikan, kita akan serahkan dulu untuk bersama dengan Majdi di sana. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada penonton. Alhamdulillah, menerusi pertemuan kita pada pagi ini, beberapa makluman semasa dan juga satu bahan visual akan kita dapat saksikan bersama. Dan terlebih dahulu saya kongsikan satu acara yang akan berlangsung pada pagi ini, iaitu Banta Sang Jati Brunei, iaitu Sang Jati Brunei Cuisines yang akan diadakan pada hari ini pada jam 9 pagi sehingga 4.30 petang, bertempat di Homestay Alai Gayuh Anak Pulau, Kampung Bukit Udal, yang mana pelbagai aktiviti akan diadakan, jualan juga akan diadakan seperti pelbagai makanan tradisi dusun, kraft tangan, minuman dan juga buah-buahan, dan juga diadakannya mini museum Alai Gayuh yang mana akan dikenakan bayaran sebanyak RM1. Dan juga ada juga akan diadakan satu bengkel memasak makanan tradisi etnik dusun Brunei di Hagap Kampung Bukit Udal berkenaan. Dan di samping itu juga banyak lagi jenis-jenis makanan yang lain akan disediakan oleh beberapa chef kampung ketika aktiviti itu berjalan. Jadi dialu-alukan kepada orang ramai untuk datang ke Banta Sang Jati Brunei bagi memeriahkan lagi acara yang akan diadakan pada pagi ini sehingga jam 4.30 petang. Baik, ada beberapa makluman semasa akan saya kongsikan lagi, namun untuk seterusnya mari kita saksikan pula bahan visual yang disediakan oleh rakan tugas kita Haji Harold. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap kita ni pasal nasi lemak. Kita ni mungkin sinonim ianya adalah makanan yang sering kita sajikan kepada keluarga ataupun di satu majlis ataupun mungkin juga di gerai-gerai makan di mana kita lebih sinonim kepada nasi lemak biasa yang lebih cenderung kepada lemaknya, sambalnya dan juga dengan kacangnya. Dengan peredaran masa dari satu zaman ke zaman, saya kira ianya telah mempelbagaikan lagi corak dan juga rasa makanan nasi lemak itu sendiri. Apatah lagi kini di mana variasi nasi lemak itu memang ada, kerana dalam hal kulineri ini ianya memerlukan kemahiran dan juga kreativiti seseorang, tambahan lagi resepi yang boleh digabungkan. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama saksikan antara kepelbagaian nasi lemak. Nasi lemak. Menyebut saja nasi lemak, kita akan seolah-olah terasa lemak nasi dan sambalnya yang sedap walaupun ianya dihidang bersama dengan ayam, daging atau hanya dengan telur atau pusu sahaja. Kebiasaannya nasi lemak ini dimakan di sebelah pagi atau petang sama ada hidangan untuk keluarga atau di majlis-majlis tertentu. Nasi lemak mendapat namanya daripada rasa nasi itu sendiri yang lemak dan berkrim. Tidak seperti nasi biasa yang ditanak menggunakan air biasa. Nasi lemak dimasak menggunakan santan kerana terdapat beberapa khasiat tambahan yang diperolehi daripada santan.
Pada zaman dahulu, nasi lemak akan dimasak di atas api yang sederhana atau dimasak menggunakan kaedah kukus dan perlu sentiasa dipantau. Kini nasi akan dimasak menggunakan periuk nasi elektrik sahaja. Selain santan, nasi turut dimasak bersama bawang putih, halia dan serai serta bahan-bahan yang lainnya bagi meningkatkan lagi aroma dan rasa nasi tersebut. Jadi pada pagi ini kita ni akan mengongsikan satu bahan ataupun satu perkongsian bersama dengan Dayang Maisarah yang akan mengongsikan kepada kita ni mengenai kepelbagaian nasi lemak masa ni. Okey, Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam. Bah, jadinya untuk pagi ini aku tertarik dengan kita punya kreativiti mempelbagaikan nasi lemak macam yang tadi kita dikongsikan daripada bunga rosella. Tapi untuk kita kali ini apa idea yang kita ingin kongsikan untuk kami hari ini? So hari ini saya akan memperkenalkan satu menu dari saya, nasi lemak bite size, iaitu terinspirasi dari canapes, iaitu makanan yang dihidangkan dengan saiz yang kecil. Apa yang kita perlukan adalah nasi lemak, sambal, dia punya elemennya itu telur, kacang dan pusu. Tidak lupa juga timun. Timunnya mestilah dibuat memanjang begini. Mula-mula kita ambil nasi. Jadi ini yang kita namakan dengan apa? Saiz yang kecil atau? Saiz yang kecil itu. Ini sesuai untuk kalau untuk potluck party kalau di pejabat. Untuk macam terus ambil makan saja terus kan. Yang ini daun pandan. Daun pandan. So, macam ni. Cuma ni saja. Anda payah kancang? Anda payah. Lepas tu dicucuk sama lidi. Kalau cucuk habis? Yes. Sabar dulu Yeah. Ini banyaknya sukat-sukat. Adalah macam secukup rasa. Lepas tu telur. Telur. Sama pusu. Okey. Okey, lawa. Okey, jadi alhamdulillah jadi ini yang inilah kepelbagaian yang kita kongsikan. Jadi selain yang ini apa lagi yang pernah kita buat? Kita boleh buat juga kek nasi lemak. Kek nasi lemak. Daripada macam mana juga tapi lebih besar sikit lah daripada tapi ni. Kek keknya tu macam mana? Dalam bentuk kek bulat macam tu. Bentuk saja macam kek. Tapi macam ni tapi besar sikit. Besar sikit. Okey. Tapi ini biasanya kalau yang untuk seorang berapa makan ni? Seorang dalam 3-4 boleh lah. Pada zaman dahulu, makanan ini lazimnya dihidang bersama ikan, sayur kangkung dan sambal tumis. Dengan peredaran masa, nasi lemak kini dimakan bersama set sambal ikan bilis, kacang tanah goreng, telur rebus maupun telur mata lembu bersama hirisan timun sebagai pelengkap hidangan. Meskipun hidangan ini dikatakan ialah makanan tradisional masyarakat Melayu, tetapi kini telah menjadi makanan kegemaran seluruh rakyat Brunei yang berbilang puak dan masyarakat. Oleh sebab itu, nasi lemak turut mempunyai versi yang tersendiri. Selain di Brunei, nasi lemak turut didapati di negara-negara Asia serumpun yang lain seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam dan juga Thailand. Tetapi versi nasi ini adalah berbeza dan dikenali dengan nama yang lain. Bukan sekadar sebuah hidangan biasa bagi rakyat Brunei, nasi lemak sebenarnya merupakan salah satu lambang keunikan dan keistimewaan yang seharusnya menjadi kebanggaan. Kerana ada beberapa khasiat rahsia sajian ini yang langsung tidak diketahui oleh kita, selain daripada rasa hidangan ini yang enak dan berlemak.
Ya ada, yang saya rasa ialah nasi lemak Rosella. Memang ada sedikit perbezaan rasanya lah. Nasi lemak memang nasi lemak, cuma ada tambahan rasanya macam ada sedikit kelainan. Jadi kalau kita ni kan tahu, di samping kita ni yang tadi menikmati hidangan nasi lemak, ni kita ni juga dapat manfaatnya. Macam yang kita ni tahu, bunga Rosella ni memang banyak sekali khasiat-khasiat yang diperolehi. Apatah lagi kalau kita ni makan nasi lemak Rosella ni secara langsung, kita ni pun dapat manfaatnya. Cuma tu juga dengan apa yang kita ni kongsikan pada hari ini, macam nasi lemak yang dipelbagaikan, ya, dan juga ini nasi lemak yang seperti kita ni ketahui dan selalu kita ni lihat di mana-mana restoran ataupun yang kita ni hidang di rumah. Jadi inilah yang kita kongsikan dalam kepelbagaian nasi lemak. Dan hanya setakat ini saja pertemuan kita dalam laporan dari Daerah Tutung. InsyaAllah jumpa lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terdahulu bersama rakan tugas kita ya, Haji Herul, menyentuh mengenai dengan variasi ataupun kepelbagaian nasi lemak. Dan memang kita maklum juga nasi lemak adalah merupakan salah satu juadah ataupun hidangan masakan Melayu yang menjadi pilihan rakyat di negara ini juga. Dan ia merupakan satu nasi yang selalunya orang makan waktu pagi ataupun untuk mengambil breakfast. Walaupun macam itu, namun ia sentiasa menjadi hidangan pilihan kita ni. Dan di zaman yang semakin bergerak maju ke hadapan ini, jadi dalam bidang kulineri juga perlu divariasikan untuk sentiasa menjadikan makanan seperti contoh nasi lemak tadi itu sentiasa relevan pada kita ni dan juga generasi-generasi yang akan datang. Kerana kalau kita ni pelbagaikan lagi ataupun mencantikkan lagi makanan sesuatu makanan itu, ianya secara logiknya akan dapat menaikkan selera kita ni untuk menikmati juadah tersebut. Baik, Oda, beberapa makluman semasa akan saya kongsikan lagi, yang mana pada hari ini akan diadakan pertandingan membaca surah pilihan secara muratal senegara 55 tahun ke atas bagi tahun 2020 Masihi yang akan diadakan bertempat di Masjid Pengeran Muda Abdul Wakil Kudang Daerah Tutung pada jam 8 pagi tadi. Dan untuk akhirnya pada 14 November 2020, Pusat Kegiatan Warga Mas Daerah Tutung akan mengadakan majlis pengagihan bubur kacang bersempena dengan awal tahun Hijrah Masihi, anjuran Biro Kemasyarakatan, Kebajikan dan Kesukanan Pusat Kegiatan Warga Mas Daerah Tutung. Dan insya-Allah majlis ini akan diadakan pada jam 1.45 petang bertempat di Dewan Serbaguna Pusat Kegiatan Warga Mas Daerah Tutung. Baik, itu sahaja antara beberapa maklumat semasa yang dapat diberikan dan juga satu bahan visual yang kita dapat saksikan bersama sebentar tadi. Maka saya kira sampai di sini sahaja pertemuan kita dari Daerah Tutung. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Kita kembali bersama Walimul dan juga Serina di Bandar Seri Begawan. Silakan.